Assalamualaikum. Hari ini kita akan teruskan dengan mentafsir graf laju masa. Okey, so ingat sebelum ni kita belajar graf jarak masa. Hari ini kita dah belajar juga graf laju masa. Cuma kita tafsir pula hari ini. So kita ingat kat sini kita ada laju sebagai dia punya paksi Y dan masa sebagai dia punya paksi X. Okay, kalau kita tengok bahagian PQ, kita tengok bahagian PQ. Bila dia kecurunan dia meningkat, so bermaksud kelajuan dia pun bertambah. Dari U ke V. Ni dari U ke V. Kemudian kalau dia graf ni naik ke atas, bila dia naik ke atas dia positif lah. So bila positif bermaksud kadar perubahan laju dia positif. Nilai yang awak dapat mesti positif. So kata kalau awak buat pengiraan awak dapat negatif, so bermakna awak punya pengiraan salah lah. Sebab bila graf tu naik ke atas dia akan dapat nilai positif juga. So apa maksud dia? Sebelum ni awak belajar yang jarak masa kan jarak lawan masa. So bila awak kira kecurunan dia jarak bahagi masa, kecurunan ini sama masuk dengan laju. Kat sini pula bila awak kira dia punya kecurunan dia akan jadi laju bahagi masa ni laju bahagi dengan masa. So apa maksud kecurunan ini? Kecurunan ini maksud dia adalah pecutan. Bila awak kira kecurunan maksud dia adalah pecutan. So bila dia positif macam ni, pecutan awak adalah pecutan yang positif. Manakala luas trapezium ni, okey, luas di bawah ni, yang warna pink ni, luas ni, luas A ni adalah luas kawasan A, luas kawasan B, luas kawasan D, C bermaksud dia punya jarak. So luas kawasan di bawah graf bermaksud jarak. So warna pink itu, yang warna pink cikgu tandakan ini maksudnya jarak. Bila kita cari luas, kita akan dapat jarak. Bila kita cari kecurunan, kita akan dapat pecutan. Itu sekiranya graf tu naik ke atas. Okay, kita tengok pula kat sini. Apabila kawasan itu mendatar. So bila dia mendatar, dia tak ada perubahan laju. So maksudnya bila dia tak ada perubahan laju, dia tidak pecut lah. Maksudnya kalau dia bawa kereta 10 minit kemudian 10 minit kemudian masih lagi 100 km per jam. km per jam. Dia masih lagi bawa 100. Bermaksud tak ada pecutan. Dia tak tekan minyak lah, dia stay je macam tu. So tapi dia bukan berhenti tau. Dia cuma bergerak dengan laju yang seragam. Ni yang macam cikgu kata tadi. Dia tekan minyak 100 saja. Bukan dia berhenti, tapi dia tekan sama je 100 tu. Okey, sama juga luas mewakili. Kat sini luas mewakili jarak dia. Ingat dekat di bawah graf, luas di bawah graf memang mewakili jarak untuk laju masa ini. Sampai setakat ni faham tak? Jelas tak dengan bila kecurunan dia positif, bila dia mendatar, kecurunan dia sifar. Ni kecurunan sifar. Bila kecurunan sifar bermaksud dia bergerak dengan laju yang seragam. Sampai setakat ini jelas tak? Jelas. Okey. Cikgu teruskan ke bawah. Kita tengok pula dia bila dia nyah pecutan. Nyah pecutan. So awak tengok graf kat sini dia dah turun ke bawah. So bermakna kecurunan dia mesti dapat nilai yang negatif. So bila dia negatif bermakna dia menjadi nyah pecutan. Maksudnya dia
pucutan dia dikurangkan lah. So masih lagi sama, jarak luas di bawah graf bermaksud jarak. Warna kuning tu masih lagi maksud dia jarak. Okey, so cikgu simpulkan balik dekat sini. Kalau dia naik ke atas, kecerunan dia positif. Bermaksud pecutan meningkat. Lepas tu apa lagi yang kita tahu? Luas di bawah graf maksudnya sama dengan jarak. Okey, kalau yang ni pula. Kalau graf awak mendatar macam ni. So dia tak ada pecutan. Pecutan dia tak ada. So dia bergerak dengan laju yang seragam. Dan sama kat sini, luas di bawah graf dia sama maksud dengan jarak. Okey, kalau dia ke bawah pula, ni adalah kecerunan dia mewakili nyah pecutan. Dan sama maksud luas di bawah graf dia adalah jarak. Okey, setakat ini, ketiga-tiga ini jelas tak? Jelas Okey. Okey, kita tengok contoh pula. Contoh 14. Graf laju masa. Okey, ni laju, ini masa. Menunjukkan gerakan kereta Puan Salina dalam masa 15 saat. Hitung kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama maksud dengan pecutan. Sama maksud dengan pecutan. Terhadap masa dalam ms-2 bagi 5 saat yang pertama. Okey. Dia nak sampai 5 saat yang pertama sahaja. So macam biasa kita guna kaedah mencari kecerunan. So kalau kita tak nak silap, kita buat macam ni dululah. Kita letak titik kita kat sini supaya kita tak tersilap. Dia punya masa dia 5, laju dia 40. Kat sini masa dia kosong, dia punya laju dia 20. So ingat, kadar perubahan laju sama maksud dengan pecutan. So pecutan itu adalah laju bahagi masa. So untuk soalan A, kita jawab pecutan sama dengan laju dia adalah 40 kat sini. Kita mula dengan laju dulu, 40 tolak 20 kat sini. So 40 tolak 20 bahagi dengan ni pula 5 tolak dengan kosong. 5 tolak dengan kosong. So dapatlah jawapan 20 bagi 5, 4 ms negatif 2. Macam mana boleh dapat negatif 2? Sebab ini kan unit dia dalam ms negatif 1. Lepas tu bagi lagi s kat sini. So s ni kat bawah, bila naik atas dia akan jadi tolak lah tu, jadi ms negatif 2. Maksudnya macam ni, macam kita belajar indeks S. S ni kalau kita tukar naik atas dia akan jadi ms. Kita tukarlah dalam indeks. Kalau bahagi dia akan jadi tolak kan. So dia jadi macam ni lah, ms negatif 1 tolak 1 tu dia jadi ms negatif 2. So unit untuk pecutan adalah ms negatif 2. Sampai setakat ini soalan A jelas tak? Jelas Okey, cikgu pergi soalan B. Okey, dia kata huraikan gerakan kereta bagi tempoh 5 saat yang kedua. Okey, 5 saat yang kedua kat sinilah pula. Daripada 5 sehingga ke 10 minit. Okey, huraikan gerakan kereta. Okey, kita tak boleh cari dia punya kadar perubahan laju sebab dia tidak berubah. Graf itu mendatar. So tadi kita tahu bila dia mendatar, lajunya adalah laju yang seragam. Laju
seragam pada 40 ms-1 dalam masa 5 saat. Okey, itu kita nak huraikan bila soalan minta huraikan bila soalan minta bila soalan minta huraikan, sama ada kita boleh ada laju, boleh ada pecutan, boleh ada masa. Boleh letak dekat situ. Okey, kemudian C. Hitungkan jumlah jarak. Okey, jarak kan dalam graf laju masa, jarak itu adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf. So, kita akan ada kawasan A, B dan C. Kena cari satu-satu. So, cikgu buat kawasan A dulu. Kawasan A adalah 1/2 darab. Darab berapa? Ni kan? Ni, darab 40 tambah 60. Tambah 20. Darab dengan tingginya 5. Tambah B pula. Sebabkan dia petak kan, so dia panjang lebar lah. So 40 darab dengan tinggi dia 5 juga kan kat sini. Tinggi dia 5. Tambah, ni kawasan untuk B. Untuk kawasan C pula, 1/2 darab tingginya 60 kat situ. 60 tambah dengan sebelah sini pula 40 darab dengan tinggi dia, darab tinggi dia 5. So, kita tekan kalkulator, kita dapatlah jawapan kita 600. Okey, kejap. Cek, betul tak 600? Dapat betul lah? Dah kira Okey, jelas tak? Jelas tak contoh 14 ni? Ada soalan nak tanya? Semua orang faham? Okey, so kalau faham ini tadi cikgu dah tunjuk. Yang ni jelas tak macam mana awak nak buat ayat macam ni? Jelas Okey, bagus. Betul tak ada masalah nak tanya? Okey, cikgu teruskan contoh 15 Bagi banyak contoh, nanti petang nanti kita boleh buat kerja kumpulan. Contoh 15. Encik Daniel Wong memandu kereta ke kedai sebeneka untuk membeli surat khabar. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan kereta Encik Daniel Wong dari rumah ke persimpangan jalan sebelum sampai di kedai kereta tersebut. Huraikan gerakan kereta Encik Daniel Wong untuk tempoh 10 saat yang pertama. Okey, tadi cikgu kata kalau kita nak huraikan kan, kita kena ada sama ada pecutan atau laju atau masa atau jarak. So, sekarang ni kita boleh cari pecutan kan. So, kita macam biasa cikgu kata kalau kita tak nak silap, kita letak dulu 2 titik kat graf ni. Masanya 10, lajunya adalah 25. Ini adalah kosong-kosong lah. Okey, so yang A tu cikgu buat kat sebelah ni. Okey, soalan A. Soalan A, cikgu nak cari dia punya pecutan sama dengan
20 tolak dengan kosong bahagi dengan 10 tolak dengan kosong. So jawapannya adalah 2 ms negatif 2. So bila kita nak huraikan dia punya gerakan, boleh tak cikgu minta Aina Safia tolong apa huraikan pergerakan dia, Aina Safia? Boleh cuba Aina Safia? Dengar. Kereta bergerak dengan kecepatan kadar 2.5 2.5? 2 meter. 2. meter saat. Okey, lepas tu dalam tempoh masa? Dalam tempoh masa 10 saat. Okey, bagus. Yang pertama. Okay, so itulah jawapan dia Kereta bergerak dengan pecutan 2 meter S negatif 1 negatif 2 dalam tempoh masa 10 saat. Okey, soalan B. Apakah yang berlaku terhadap gerakan kereta Encik Daniel Wong dari saat ke-10 hingga ke-20? Dari saat ke-10 hingga ke-20. Apa yang berlaku? Dia tak suruh awak kira, dia tanya apa yang berlaku. So, samalah maksudnya dia suruh huraikan gerakan tu lah. So, kita akan jawab kereta. Siapa nak cuba sekejap? Cikgu nak tanya Asfa lah, Asfa. Boleh Asfa jawab? Apa jawapan kepada soalan B tu, Asfa? Asfa? Syamil lah jawab, Syamil. Syamil? Pun tak ada suara. Syazmil lah, Syazmil. Syazmil? Pun tak ada suara juga. Oh, ni ada ke tidak kat cikgu punya ni? Arman lah, Arman. Arman, boleh Arman? Arman? Kenapa korang tak nak jawab ni? Cubalah. Macam mana cikgu nak tahu faham ke tidak? Arman mic problem lah. Tak ada masalah lah. Yang cikgu panggil tadi Ainuddin lah, jawab Ainuddin. Okay, apa jawapan Ainuddin? Cikgu tak dengar lah. Kenapa Macam ada problem lain. Korang dengar suara cikgu clear tak? Dengar. Clear. Oh, ya ke? Oh, mungkin orang lain punya masalah lain kot. Okay, tak apa, cikgu teruskan lah. So, kereta tu bergerak dengan laju seragam sebab dia tak ada ni kan. Tak ada perubahan kan. Dia mendatar kan. So dia bergerak dengan laju seragam lah. Laju seragam 25 meter S negatif 1 dalam tempoh masa 10 saat. Okey, C.
Hitung kadar perubahan laju terhadap masa dalam ms-2 bagi 5 saat yang terakhir. So, macam biasa cikgu kata tadi, kalau kita tak nak silap, kita letak dulu titik kita kat sini dan kita letak titik lagi kat sini. Letak dulu apa titik dia? 20, 25. Kat sini adalah 35, kosong. So, jadi kita cari kita punya pecutan sama dengan laju dulu kita tolak. So, dia jadi 25 tolak kosong bahagi dengan kita tolak pula masa. 20 tolak 35. So, dapat 25 bahagi negatif 15. So, 25 bahagi negatif 15 adalah 25 bahagi negatif 15. Dapat jawapan 1.67667. Negatif 1.667 ms negatif 2. So, itu adalah kadar perubahan laju dia. So, ingat kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama maksud dengan pecutan. So, D. Hitung jarak dalam meter yang dilalui semasa nyah pecutan dan huraikan gerakan kereta pada tempoh tersebut. Okey, D. Dia minta pada nyah pecutan saja. So, bila nyah pecutan, kita tahu kawasan kitanya adalah kat sini sajalah. Okey, so kita kiralah jarak yang dilalui kat situ. Jadi, 1/2 darab dengan tapak dia adalah 15 kat sini. Tapak dia 15. Darab tinggi dia adalah 25. So, tekan kalkulator. 1/2 darab dengan 15 darab dengan 25. Dapatlah jawapan 187.5 meter. 187. Baik. Alah, pen pun ada masalah pula. Sekejap. (187.5 meter). Macam mana cikgu tahu meter? Sebab kat sini meter Kalau di sini km, kalau kat sini km, awak punya jawapan akan dalam km lah. Okey, sampai sini faham tak? Oh, dia cikgu tak habiskan lagi huraikan gerakan. Okey, so sebab lelaki punya mic banyak problem, jadi cikgu nak tanya Nadia Raihana, apa jawapan awak untuk huraikan gerakan kereta tu? Nadia. Bergerak. Okey. 180. Kereta bergerak dengan Sejauh. okey, sejauh 100 meter dalam tempoh berapa saat ni? dalam tempoh 15 saat. Okey, bagus. Okey, bagus. Terima kasih Nadia. Kereta bergerak sejauh betul lah. Kereta bergerak sejauh 187.5 meter dalam masa 15 saat. Itu adalah contoh 15. Okey, setakat ini contoh 15 jelas tak? Jelas. Ada soalan nak tanya? Nak tanya apa tu? Yang tekan dekat dalam konteks kenapa dia tulis dengan pecutan 5/3. Oh ya, pecutan 5/3? Oh, dia bagi tahu tentang 5 pecutan sekali Oh, yelah sebab dia kata dia cakap pasal pecutan sekali. Okey, pecutan tu kat sini. Tengok dekat sini. Ni jawapan awak ni ada pecutan.
Boleh juga sebut nyah pecutan dia sekali. Kereta nyah pecutan pada ni kalau dalam perpuluhan negatif 1.667 lah. Tapi kalau nak buat negatif 5/3 pun tak ada masalah ni. 5/3 boleh dalam keadaan pecahan. Faham tak Syaurah? Sebab dia cerita pasal kat sini kan tadi. Kat sini. Cikgu pun tak perasan adanya pecutan kat sini. So awak kena, bila nak huraikan kan cikgu kata kena ada pecutan atau laju atau masa atau jarak. Bukan atau dan. So kalau kita ada pecutan dia, kena cakap pasal pecutan dia sekali lah. So kereta nyah pecutan pada negatif 1.67 ms negatif 2 sejauh 187.5 meter dalam tempoh masa 15 saat. Okey. So ikutlah dia punya mana-mana pun tak ada masalah. Yang penting kita ada benda-benda tu lah. Ada pecutan, ada pecutan, ada laju, atau kat sini tak ada laju lah. Ada masa, ada jarak. So mana-mana awak nak cakap dulu tak ada masalah. Yang ini pula nak letak dalam keadaan pecahan boleh, nak letak dalam keadaan perpuluhan pun boleh, mana-mana boleh. Okey, ada soalan lagi nak tanya? Jelas sampai setakat ni? Okey, jelas. Kita pergi kat bawah. Okey, contoh 16 pula Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 14 saat. Hitung laju purata. Okey, laju purata. Ingat laju purata, formulanya adalah laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Itu laju purata. So, soalan A dia minta untuk tempoh 6 saat yang pertama. 6 saat yang pertama dekat sini lah. So, masalahnya ini adalah laju dengan masa. So, kat sini tak ada jarak. So, macam mana nak cari jarak? Kita kena cari dengan menggunakan luas di bawah graf. Sebab dia kata 6 saat yang pertama, jadi kita kena cari jumlah jarak kat sini dulu berapa. Okey, so kita kena cari jumlah jarak lah. Jumlah jarak sama dengan, cikgu kira dulu untuk kawasan yang A. Untuk kawasan yang A kat sini, jadi 1/2 darab tinggi sisi yang selari adalah 10 dengan 5. 10 tambah 5 darab masa dia 4 tambah 2 darab 10. So, dapat jawapan. Malah cikgu nak tekan kalkulator. Kalkulator sini. 1/2 darab 15 darab 4 tambah 2 darab 10. So, dapat 50. Tu dia punya jumlah jarak dia. Okey, so kita nak dapatkan laju purata sama dengan 50 meter bahagi dengan masa dia adalah 6 saat. So, 50 bahagi 6 dapat jawapan 8.333 ms negatif 1. Sampai sini faham? Ni B panjang darab lebar. Kat sini 2 darab dengan 10. Soalan A jelas tak? Jelas. Okey, kita pergi pula dekat soalan B. Nilai T jika jarak yang dilalui oleh kereta untuk tempoh masa 4 saat yang pertama ialah, tempoh 4 saat yang pertama ialah separuh daripada jarak yang dilalui dengan laju seragam. Okey, so maksud dia jarak yang dekat sini
adalah dia ni adalah separuh daripada yang ini. Sebab dia kata laju seragam kan. So laju seragam tu dekat yang ni lah, yang mendata ni. Okay, so untuk kita nak mudahkan kita punya ni, kita buat dulu. Yang ni maknanya kita buat gambar lah, senang kita nak nampak. Yang ini adalah sama dengan separuh daripada yang ini. Jelas tak masuk gambar cikgu yang cikgu buat tu? Tempoh 4 saat tu cikgu lukiskan sebagai trapezium, gambar kat sini. Lepas tu dia kata ialah. Ialah ni bermaksud sama dengan separuh tu adalah 1/2 lah. Lepas tu jarak yang dilalui dengan laju seragam. So laju seragam tu yang ini. Jelas tak? Okay, so kat sini kita dah dapat tadi yang ini adalah, yang ni tadi kan kita dah cari tadi kan, so tak payahlah cari lagi. So kita boleh dapat 12 dapat bagi kat sini adalah 30 sama dengan 1/2 darab panjang dia adalah T tolak 4, betul tak? Panjang darab lebar kan sepatutnya ni. Panjang darab lebar. So, panjang ni adalah T tolak 4. Kenapa cikgu kata T tolak 4? Contoh kalau cikgu nak tahu kat sini kan. Jarak kat sini. So, cikgu akan buat 6 tolak 4. Jelas tak? So, sebab itulah kalau kita nak dekat sini, jadi T akan tolak 4. Boleh? So, darab dengan 10. So, 10 pindah sebelah jadi bahagi. So, dapat 3. 2 pindah sebelah jadi darab 2 sama dengan T tolak 4. So, dapat 6 sama dengan T tolak 4. So, tolak pindah sebelah jadi tambah. So, 10 sama dengan T. So, T awak ni adalah 10. Jelas tak? Ni kat sini. Ni kan kita dah cari tadi kan. So cikgu ambil je lah kat situ. So kita dah cari tadi kat sini. Yang cikgu kata A tadi kat sini. Kan 1/2 darab dia punya sisi yang selari, darab 10 tambah dengan 15 darab dengan tinggi dia 4. Tu kat sini. So cikgu dah ambil lah. So kita dah cari tadi. So cikgu ambil je sama dengan 30 nilai dia. Faham? Faham. Okey, ada lagi soalan tanya tadi, ada dengar. Ada seorang lelaki nak tanya. Tak ada Kalau tadi cikgu teruskan. Okey, cikgu teruskan. C. Kita tengok C pula. Nilai V jika pecutan bagi 2 saat yang terakhir. Okey, nilai V So kat sini macam biasa cikgu kata untuk kita tak silap, kita letak dia punya titik dulu kat sini. Letak masa dulu 14, baru kita letak laju dia V. Kemudian kat sini kita letak T dia 10. Betul lah, T dia 10, V dia 10. So dia dah bagi pecutan dia adalah 2. So kita boleh buat kat sini 2 sama dengan laju dulu kita tolak V tolak 10 bahagi kita tolak masa pula 14 tolak 10. So 14 tolak 10 4. Bawa sini dia jadi darab. So 2 darab 4 8. Sama dengan V tolak 10. So tolak 10 pindah 11. So dia jadi tambah. So V sama dengan 8 tambah 10 18 ms negatif 1. Jelas tak? Kenapa cikgu letak 2? Ya Allah, bukan 2 saat terakhir. Oh, ni dia punya pecutan. Alah, awak pun diam je.
Dia bagi pecutan dia 3.5, bukan 2. 3.5 kat sini sepatutnya. So 4 darab 3.5. So dapat jawapan 14 sama dengan V tolak 10. So 10 pindah sebelah jadi V sama dengan 24. 24 ms negatif 1. Okey, faham tak? Nanti anda tanya cikgu, kenapa kat sini 2 saat? Tapi kat sini 4 saat. Okey. Selagi dia berada pada garisan yang sama macam ni, kepecutan ni tetap akan sama. Tak kisahlah titik awak dekat sini ke, dekat sini ke, dekat sini ke, selagi dia berada di dalam garisan yang sama, dia punya pecutan akan sama. Jelas tak? Faham tak soalan C? Ada soalan nak tanya dekat cikgu? Okey, tak ada tak ada soalan nak tanya kat cikgu, cikgu teruskan. Okey, so ini yang cikgu tunjuk tadi dia dah bagi laju purata, cikgu dah bagi dalam point. Lepas tu V24 T10. Kalau ada soalan boleh bagi tahu Ada tak soalan setakat ini? Tak ada Nanti petang ni jangan lupa sebelum cikgu lupa, nanti dah habis kelas, yang selalu tak masuk kelas petang ni Ainuddin, lepas tu Muaz, Syamil, lepas tu ni 3 orang ni selalu tak masuk kelas petang. Kelas petang ni kita nak bincang secara berkumpulan. Jadi cikgu nak tengok faham ke tidak. Soalan tu tak banyak pun, soalan tu sikit je. Kadang-kadang 2 je soalan cikgu bagi. Tapi cikgu nak tengok korang buat secara kumpulan supaya faham kat sini, nanti faham juga. Bukan kita dengar faham, lepas tu kita biarkan terus nanti tak faham. Boleh Ainuddin, Muaz dengan Syamil petang ni masuk kelas ya. Tapi kalau ada masalah data ke apa, tak apa. Cikgu maafkan tak payah masuk kelas. Tapi kalau boleh masuklah. Tapi kalau ada masalah data, tak perlu masuk. Okey, cikgu teruskan dengan contoh 17. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan 2 buah kenderaan. Okey, dah ada 2 graf sekarang ni. Ada warna pink dan warna hijau. So, kena tengok betul-betul. Dia kata graf OAB mewakili Encik Zabidi. OAB, okey, yang pink ni Zabidi Ini Zabidi. Manakala CD adalah Encik Lo. Okey, ni Lo punya. Diberi beza jarak. Beza maksudnya tolak jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh Zabidi ni kereta, yang ini teksi. So, beza jarak di antara kereta dengan teksi bagi tempoh 24 saat ialah 160. Okey, so cikgu buat dekat sebelah ni. Kereta tolak dengan teksi adalah 160. Okey, so macam biasa bila soalan kata tentang jarak. Jarak dia kata jarak, tengok graf kita adalah laju masa. So automatik kalau kita nak dapatkan jarak, kita kena cari luas di bawah graf. Okey, so cikgu buat ni kereta tolak teksi, jumlahnya adalah 160. So untuk kereta kita cari segitiga segitiga tambah dengan segi 4. Untuk teksi pula segitiga sahaja. Okey, untuk kita buat macam ni supaya awak tak silap. So tengok luas untuk segitiga. So 8 darab V tolak 10. Nampak ni?
8 darab V tolak 10. Lepas tu tambah dengan ni panjang darab lebar pula. Panjangnya adalah 8 pula. Panjangnya adalah 24 tolak 8 adalah 16. So 16 darab dengan dia punya tingginya adalah panjang darab lebarnya adalah V tolak 10. Lepas tu tolak, tengok pula segitiga yang hijau ni pula 1/2 darab tapaknya adalah ni, tapak dia 16 darab dengan tingginya adalah V sama dengan 160. Sampai setakat ini nak keluarkan persamaan ini jelas tak? Jelas Okey. So ini boleh potong, kita dapat 4 dekat sini. So cikgu darabkan ke dalam ya. So cikgu dapat 4V tolak 40 tambah 16V tolak 160. So ini boleh potong dapat 8. So tolak 8V sama dengan 160. So 16 ni nampak. Cikgu selesaikan V dulu. 16 tolak 8 dapat 8V tambah dengan 4V dapat 12V. Kemudian 160 negatif 160 tolak dengan 40 dapat negatif 200 sama dengan 160. So 12V sama dengan 200 pindah sebelah, tolak jadi tambah, dapatlah 360. So 12 ni hubungannya darab, bawa sebelah 12 ni dia jadi bahagi. So V sama dengan 360 bahagi dengan 12. So V sama dengan 30 ms negatif 1 sebab V ni dalam laju kan. So unit dia adalah ms negatif 1. Jelas tak macam mana nak buat? Jelas. Ada soalan nak tanya? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskan contoh lagi. Sebab macam biasa cikgu akan ajar dulu, petang nanti cikgu nak check ada tak awak faham. Adakah awak faham? Okey, kita tengok contoh 18. Graf laju masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah van dalam tempoh T saat. Okey, kadar perubahan laju. Kadar perubahan laju sama maksud dengan pecutan, okey, terhadap masa dalam ms negatif 1 untuk 3 saat yang pertama. Okey, ni patutnya ms negatif 2 ni, salah buku teks ni. So pecutan kita macam biasa, kalau kita tak nak silap, kita letak titik ya. Letak titik kat sini supaya kita tak buat silap. 3, 30 kat sini, 0, 12. So nak kira pecutan laju bahagi masa. So kita tolak dulu laju kita. Jadi 30 tolak 12 bahagi dengan 3 tolak 0. So 3 tolak 0. So dapat jawapan 30 tolak 12 adalah 18 bahagi dengan 3, 6. 6 ms negatif 2. Okey, soalan B. Jarak yang dilalui dalam meter dalam tempoh 10 saat. So sampai 10 sahaja. Macam mana kita nak cari jarak yang dilalui? Tolong jawab seorang. Luas di bawah graf. Betul, luar di bawah graf. So kita nak daripada sini ke 10, jadi kita kena ada kita punya trapezium tambah dengan kita punya segi 4. So trapezium kita adalah 1/2 darab ini dulu ya. 30 tambah dengan 12. 30 tambah dengan 12 darab tinggi kita adalah 3.
tolak pula, tambah 1 per 2 pula. Panjang tak lebar. Panjang kita kat sini 7 ya. 10 tolak 3 7. Darab tinggi kita adalah 30. So 7 darab 30. So kita tekan kalkulator, kita dapat 30 tambah plus darab 3 bahagi 2. 3 bahagi 2 tambah 7 darab 30. Dapat 2, 7, 3. Meter. Dekat B faham tak? Jelas tak sampai B? Faham. Okey, kita pergi C pula. Nilai T jika magnitude kadar perubahan laju terhadap masa selepas saat ke-10. Maksudnya selepas inilah, selepas saat yang ke-10 ni adalah sama dengan magnitude kadar perubahan laju pada 3 saat yang pertama. So maksudnya kat sini, tadi kita dah tahu kadar perubahan laju tu adalah pecutan lah kat sini. Pecutan. So nilai dia sama. Okey. So magnitude tu maksudnya kalau pecutan ada negatifnya, pecutan kat sini kan cikgu kata kalau dia turun ke bawah, graf tu akan jadi negatif, betul tak? So kenapa dia ada kata perkataan magnitude? Magnitude menyatakan ada dia punya nombor sahaja yang sama. Jelas tak? Kalau kat sini 6, kalau kat sini dia punya pecutan dia 6, sini sepatutnya negatif 6. Kenapa dia nyatakan dengan magnitude sekali? Sebab dia nak nyatakan nombor sahaja yang sama, bukan dia punya positif negatif tu. Sebab tu dia sentuh pasal magnitude. Yang tu jelas tak? So kita nak samakan, bukan kita samakan dengan negatif, kita samakan dia punya nombor sahaja. So 6 sama dengan magnitude kadar perubahan laju ni selepas 10 saat pertama kat sini lah. Jadi kita kena letak dulu dia punya kat sini negatif 6 sebab dia nyah pecutan. So kat sini adalah titik dia 10.30. Kat sini titiknya adalah T0. So macam biasa kita tolak dulu yang laju. So 30 tolak 0 bahagi kita tolak pula masa dia. 10 tolak T. So ini darab sini, negatif 6 kita buat turun bawah. So kita ada 10 tolak T sama dengan 30 bahagi negatif 6 dapat negatif 5. So negatif T pindah sebelah sini, negatif 5 pindah sebelah sini. So 10 tambah 15 dapat 10 tambah 5 dapat 15 sama dengan negatif pindah sebelah jadi T. So masa kita adalah 15 saat. Okey, faham tak? Faham. Faham juga. Okey, so betul ni. Yang cikgu punya jawapan tu betul. Okey. So kita dah habis bab 7. So minggu depan kita akan bab barulah. So petang ni kita akan ada ni. Sebelum cikgu pergi ke bab baru, cikgu nak seorang buat kesimpulan Cikgu nak satu orang buat kesimpulan. Kita belajar tentang graf gerakan. Okay, ada tak volunteer? Kita belajar apa mula-mula? Aina Balkis, apa kita belajar mula-mula? Apa yang kita belajar mula-mula dalam graf gerakan ni? Graf? Siapa boleh bantu? Jarak masa. Betul, jarak masa.
So kita ada graf jarak masa. So kalau kita kira kecerunan pada graf masa ni, kita dapat apa? Kecerunan dia sama masuk dengan dia punya laju. Bagus. Okey, seterusnya kita belajar. Terima kasih Aina. Seterusnya, siapa nak tambah lagi? Noh boleh tambah? Kita belajar apa lagi Noh? Apabila graf data menunjukkan Ni dulu Noh. Graf kita ni, kita belajar apa lagi selain daripada jarak masa? Kita belajar? graf data itu Bukan, cikgu tanya kat sini, unit apa kat sini? laju ms negatif 3 Bukan, ni ms negatif 1. Kat sini, laju lawan masa. Kita ada belajar 2 graf sahaja. Jarak masa dengan laju masa. Apa kecerunan kat sini maksud dia Noh? Kalau laju masa, kalau kita cari kecerunan, graf tu kita dapat apa? Kita dapat apa? Siapa boleh bantu Noh? Sikit lagi, dah 9.30 dah. Pecutan. Ya, pecutan. Okey. So, kena pegang betul-betul. So, Ilya, macam mana kita nak cari jarak dalam laju masa? Kena cari graf yang dilihat tu. Luas. Kita kena cari luas dia. Luas apa? Luas di bawah graf. Okey. So, mungkin tadi faham, lepas tu tiba-tiba terlupa pula kat sini. So, cikgu harap petang ni masuk supaya kita boleh kukuhkan kita punya pemahaman. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Tolong tutup kelas. Siapa tadi buka? Syamil kan? Syamil, tolong tutup kelas balik Syamil.